Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Dibuka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian. Kepada Rasul-Rasulnya salawat salam kehormatan. Kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan, yang menangguhkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permesyuaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon dianugerahkan, taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanan. Menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin ya Tuhan seluruh sekalian alam. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Yang dipertua peraturan. Tak ada peraturan pada peringkat ni, Yang Hormat. Ya. Sejemput Yang Berhormat Datuk Insinyur Nawawi bin Ahmad. Datuk Yang Dipertua, sebelum saya bertanya soalan, saya mohon izin untuk merakamkan jutaan tahniah kepada Arau selaku Menteri yang menjaga bencana alam kerana melapangkan masa beliau untuk melawat mangsa banjir di kawasan saya tempoh hari. Tahniah dan terima kasih untuk dirakamkan handset. Saya pantun sikit, Datuk Yang Dipertua. Blackout tiada tukar jadi black. 40,000 Bangla tak nampak lalu jadi hantu. SPR yang sama menang, okey, kalah tipu. Soalan saya nombor 1. Ya, sila Yang Hormat Menteri. Datuk Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, tujuan skim KWSP adalah untuk menyediakan simpanan persaraan untuk digunakan bagi membiaya sara hidup ahli apabila telah bersara. Kita ada 13.7 juta ahli KWSP. Pengeluaran yang dibenarkan oleh skim KWSP adalah hanya bagi tujuan yang berkaitan dengan persaraan atau menambah nilai simpanan untuk persaraan. Sehubungan dengan itu, cadangan pengeluaran bagi melangsaikan hutang kad kredit atau sebagainya adalah tidak selaras dengan objektif dan prinsip KWSP sebagai sebuah organisasi keselamatan sosial yang menyediakan simpanan untuk persaraan ahli. Tambahan pula, pengeluaran seperti ini akan mengurangkan jumlah simpanan dan menjejaskan kecukupan simpanan untuk membiayai persaraan mereka kelak apabila berumur 55 tahun. Perlu dimaklumkan juga bahawa bilangan individu yang diisytiharkan bankrupt disebabkan oleh hutang kad kredit adalah kecil dan hanya berjumlah 1,284 orang atau 6.6% daripada 19,575 individu yang diisytiharkan bankrupt dalam tahun 2012. Bagi tempoh Januari hingga Mac 2013 pula, bilangan tersebut adalah seramai 257 orang bankrupt akibat kad kredit atau 5.2% daripada 4,925 individu yang diisytiharkan bankrupt. Di samping itu, isu terkini ialah tentang jumlah hutang isi rumah yang pada paras 83% dari KDNK. Hutang kad kredit hanya merupakan 4.5% dari hutang isi rumah berbanding dengan 5.2% dalam tahun 2010. Bagi mengawal tahap keterhutangan pemegang kad kredit, maka kita telah melaksanakan langkah-langkah yang lebih ketat pada tahun 2011. Antara langkah-langkahnya ialah pertama, kelayakan pendapatan minimum untuk memegang kad kredit dinaikkan daripada RM18,000 setahun kepada RM24,000 setahun. Kedua, pemegang kad kredit yang berpendapatan RM36,000 setahun atau kurang
hanya boleh memiliki kad kredit daripada 2 pengeluar kad sahaja serta mempunyai had maksimum kredit tidak melebihi 2 kali ganda pendapatan bulanan pemegang kad bagi setiap pengeluar. Ketiga, pengeluar kad kredit tidak dibenarkan untuk menaikkan had kredit pemegang kad tanpa persetujuan pemegang kad terlebih dahulu. Dan yang keempat, pengeluar kad kredit tidak dibenarkan untuk menawarkan pendahuluan kredit dalam bentuk cek berbayar kepada pemegang kad kredit melainkan pemegang kad kredit telah memohon untuk pendahuluan kredit. Pada masa yang sama, Bank Negara memberikan pendidikan kepada pengguna menggunakan kad kredit ini secara berhemat melalui laman web Banking Info dan buku kecil bermaklumat melalui laman info nasihat khidmat ataupun link Bank Negara. Selain itu, Bank Negara Malaysia juga telah menubuhkan agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK yang telah memulakan operasi pada April 2006 untuk menyediakan perkhidmatan pengurusan keuangan, kaunseling kredit, pendidikan keuangan dan penyusunan semula pinjaman yang diperolehi daripada institusi-institusi keuangan di bawah salian Bank Negara kepada individu termasuk kad kredit. Terima kasih. Ya Muhammad Langkawi. Terima kasih Datuk Speaker. Saya mohon bertanya, apakah ada perancangan kerajaan untuk mengambil inisiatif bagi menghilangkan masalah muflis kad kredit ini dengan cara memberi pelupusan automatik dalam masa jangka tertentu. Contohnya di Kanada, dalam masa 9 bulan ataupun 21 bulan apabila mendapat bantahan daripada pihak yang lain. Yang keduanya, apakah hutang-hutang yang paling tinggi sekali yang menyebabkan bankrupt di negara kita? Terima kasih. Kerajaan tidak ada bercadang untuk melupuskan hutang-hutang tertentu kad kredit ini dan kita tidak akan mengikuti negara seperti negara Kanada yang disebut oleh Yang Berhormat Langkawi itu. Apabila kita menyebut tentang hutang rakyat ataupun hutang keluarga ataupun hutang isi rumah, di antara hutang-hutang yang paling tinggi yang ditanggung oleh rakyat Malaysia ini, hutang tertinggi ialah pinjaman rumah sebenarnya. Pinjaman rumah 47% daripada jumlah hutang isi rumah. Kemudian hutang kereta 20%. Hutang non-residential 9.3%. Kemudian personal loan ataupun hutang pribadi 8.7% dan hutang kad kredit 5% sahaja sebenarnya daripada segala masalah hutang isi rumah dalam negara kita ini. Cuma yang menjadi masalah sekarang ini ialah hutang isi rumah dalam negara kita ini tinggi dibanding dengan negara-negara lain. Kita lebih tinggi daripada Filipina, Indonesia, Singapura, lebih tinggi daripada Hong Kong, Jepun, lebih tinggi kita daripada hutang isi rumah negara Jepun. Dan jumlah hutang isi rumah ini daripada keluaran dalam negara KASA ialah 82.9% ataupun 83%. Dan oleh kerana ia agak membimbangkan, walaupun hutang itu kita boleh ambil balik seperti hutang rumah. Kalau mereka tak bayar, rumah itu boleh diambil, tetapi perkara itu tidak dapat menyelesaikan masalah dari segi jangka panjang. Oleh kerana itu pada 5 Julai baru ini Bank Negara telah mengumumkan 3 perkara. Yang pertama, tempoh pinjaman maksimum selama 10 tahun untuk pembiayaan bagi kegunaan peribadi. Sebelum ini kegunaan peribadi ada boleh digunakan sehingga 20 hingga 35 tahun pinjaman itu. Ya, jadi setiap-tiap bulan dibayar kecil je, walhal hutang keseluruhannya adalah tinggi. Yang kedua, tempoh pinjaman maksimum selama 35 tahun untuk pembiayaan bagi pembelian harta kediaman dan bukan kediaman, rumah dan rumah kedai. Sebelum ini ada sehingga 45 tahun. Dan yang ketiga, larangan menawarkan produk pembiayaan peribadi yang diluluskan terlebih dahulu. Kadang-kadang belum lulus dah dibagi pre-approve overdraft dan hal-hal seumpamanya itu. Jadi ini 3 kaedah yang diumum pada 5 Julai untuk kita memastikan hutang isi rumah dalam negara kita ini terkawal. Ya Muhammad Bukit Katil. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Muhammad Menteri berikan penjelasan sebentar tadi
bahawa peningkatan hutang isi rumah mencecah 83% daripada KDNK. Dan saya yakin ini kebanyakan disumbang oleh golongan berpendapatan rendah dan juga pejabat awam. Kenyataan Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini menyatakan ini tidak kritikal, tetapi saya fikir dari segi data keadaan ini mencemaskan. Cuma memandangkan kes bankrupt ini punya kaitan dengan hutang isi rumah yang begitu tinggi. Saya ingin tanya Yang Berhormat Perdana Menteri, apakah ada usaha-usaha kerajaan yang bersepadu untuk meningkatkan pendapatan isi rumah rakyat, misalnya menurunkan harga minyak ataupun menghapus kantor dan sebagainya. Terima kasih. Menurunkan harga barang. Terima kasih. Terima kasih Bukit Katil. Kita memberikan subsidi. Kita akan terus memberikan subsidi untuk mengurangkan harga barang. Ada 7, sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini, barangan utama yang dibagi subsidi 8. Petrol, diesel, RON 95 dan juga diesel, beras hancur 15, gula, minyak masak, gas memasak. Gas memasak itu kalau tanpa subsidi dia bukan RM30 macam sekarang ni, RM26.70, dia kena bayar RM50 lebih kurang. 1 tong gas 16 kg itu. Tapi oleh kerana kita ni baik kepada rakyat dan kita membantu rakyat, maka banyak subsidi yang kita berikan. Gula kita bagi subsidi, tepung bagi subsidi, tepung, gula, beras hancur 15, ya, RON 95, tol pun kita bagi subsidi. Tol plus dan lain-lain itu kita bagi subsidi sebab kerajaan menghapuskan sebahagian yang dikenakan tol itu, jadi kita bagi subsidi tol, ya. Dan itu salah satu yang kita laksanakan. Secara umum yang lebih penting ialah hasrat kerajaan ada 2. Dalam masa 6 tahun setengah kita ingin menjadi negara maju. Itu sejak daripada zaman Tun Mahathir lagi kita ingin jadi negara maju tahun 2020. Zaman Datuk Seri Najib ini kita tambah lagi satu perkara yang penting di bawah negara maju 2020 itu ialah rakyat berpendapatan tinggi. Rakyat berpendapatan tinggi ini di antaranya ia memerlukan gaji yang tinggi. Itu sebab kita ada gaji minima, kita juga kena ada pendidikan yang tinggi supaya rakyat seterusnya mempunyai kemahiran dan juga kedudukan keuangan yang tidak menjadi masalah pada mereka untuk masa akan datang. Jemput Yang Berhormat Dr. Hajah Siti Maria binti Mahmud. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 2. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang Pertua, sebelum saya menjawab soalan nombor 2, izinkan saya membuat sedikit pembetulan. Ketika saya menjawab soalan nombor 5 pada 11 Julai yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Paya Besar, saya menyatakan bahawa 3,000 syarikat trust. Saya nak perbaiki, bukan 3,000 tapi 300. Saya baca dalam Hansard ni dia tulis 30,000 syarikat. Dia sebenarnya 350 secara tepat jika nanti dijadikan rujukan. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Menjawab soalan yang dibangkitkan, semenjak ditubuhkan pada 1 April 2011 sehingga 31 Mei 2013, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan atau yang dikenali sebagai SIAP telah menerima sebanyak 469 aduan. Dalam tempoh tersebut, sebanyak 233 aduan telah disiasat, di mana 190 aduan telah ditolak. Antara sebab-sebab aduan ditolak adalah kerana aduan tersebut bukan di bawah bidang kuasa Suruhanjaya. Akta SIAP hanya terpakai bagi aduan yang dibuat atau dirujukkan kepada Suruhanjaya berkenaan dengan salah laku yang berlaku pada atau selepas permulaan kuat kuasa Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009. Selain daripada itu, aduan juga akan ditolak jika hal perkara yang diadukan itu telah diputuskan secara muktamad oleh mana-mana mahkamah atau menjadi hal perkara apa-apa prosiding yang belum selesai di mana-mana mahkamah, termasuk apa-apa prosiding rayuan. 40 aduan yang telah selesai disiasat dan dirujuk kepada SPRM dan pihak berkuasa tata tertib yang berkaitan dengan untuk mengambil tindakan yang selanjutnya, manakala 115 aduan masih dalam peringkat siasatan awal. Suruhanjaya ini telah menerima peruntukan berbelanja sebanyak 7 juta pada tahun 2012 dan 7.7 juta bagi tahun 2013 sebagai menampung keseluruhan kos pengendalian Suruhanjaya ini. Terima kasih.
Yang Mohd Kota Raja. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya bila menyebut tentang Suruhanjaya integrasi agensi penguatkuasaan ini, nyata selepas penubuhannya kita masih lagi menerima peningkatan di dalam kematian di dalam lokap, ya, terus meningkat walaupun dah ada agensi ini. Salah satu fungsinya adalah untuk memantau dan untuk meningkatkan keupayaan ataupun keberkesanan agensi-agensi penguatkuasaan. Jadi pihak pertama, Suruhanjaya Integriti menjaga 19 agensi. Satu agensi yang sangat terlalu banyak agensi. Kedua ialah kerana aduan yang paling tinggi kita agak yang menjadi perhatian masyarakat adalah tentang apa yang berlaku di dalam lokap, kematian di dalam lokap. Ia adalah komplain ataupun perkara yang paling serius yang berlaku dalam negara kita. Soalannya, seorang hakim negara Hakim Mahkamah Tinggi juga telah mengatakan bahawa ada attempt, ada dengan izin cubaan untuk cover up dengan attempt tentang kematian Kugen baru-baru ini. Bersama itu juga kita lihat bahawa MIC, MCA, Gerakan, Pakatan Rakyat, seluruh NGO yang ada semuanya meminta supaya EIC ini diganti atau siap diganti dengan IPCMC. Jadi kenapa pihak kerajaan masih lagi berdegil? Ya, sedangkan boleh katakan seluruh negara kecuali Kabinet dan mungkin UMNO. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya tak rasa perlu saya ulangi pendirian kerajaan untuk bukan tidak menimbangkan, tetapi kalau kita ganti seperti yang ditanya tadi, hapuskan siap, buat IPCMC, apa jadi dengan 18 agensi lain? Siap sebenarnya lahir daripada penambahbaikan IPCMC. Ketika IPCMC dicadangkan di Dewan ini, saya duduk di situ, saya pun berbahas. Dan kita juga melihat kenapa satu badan akta ditubuhkan hanya untuk melihat satu badan beruniform ataupun enforcement body dengan izin. Jadi siap dibuat untuk melihat 19, yang Berhormat pun sebut. Kedua, semenjak dilaksanakan pada tahun 2009, atau 2010, minta maaf saya, sehingga hari ini siap hanya ada 27 orang pegawai. Patut yang kita minta bukan pasal nak ganti-ganti, kita tambahlah. SPRM ada 2,500 pegawai dengan bajet 271 juta. Siap ada 29 pegawai dengan 6 orang pegawai penyiasat. SPRM ada 450 pegawai penyiasat. Siap jaga 19 agensi, kita pun tahu. Isunya bukan badan yang memantau, saya bukan menjawab bagi pihak KDN, saya nak beritahu siap melihat kepada 19 agensi dan pada Jun baru ini, kerajaan telah memutuskan untuk menambah lagi 49 kaki tangan dengan bajet yang sama 7.7 juta. Jadi pada saya, kalau kita serius untuk melihat perkara ini, dan pada saya tidak ada kena-mengena kematian dengan siap ataupun IPCMC, tetapi kalau dengan pejawatan, pegawai penyiasat dan jumlah belanjawan yang cukup, saya rasa siap dapat juga menyumbang kepada apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Kota Raja. Terima kasih. Yang Mohd Kuala Selangor. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Pertamanya saya mengucapkan jutaan syabas dan tahniah atas keseriusan pihak kerajaan untuk membatras gejala rasuah di Malaysia dengan adanya siap ini. Bagaimanakah kerajaan melihat hasil kajian laporan Transparency International Malaysia yang dikeluarkan baru-baru ini yang memperlihatkan penurunan, dan bagaimanakah siap atau Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan dapat menyumbang kepada keyakinan rakyat dalam usaha memerangi gejala rasuah? Ini kerana saya melihat ada tulisan daripada portal salah seorang pemimpin pembangkang yang menyatakan kerajaan gagal dalam usaha memerangi rasuah di Malaysia. Dan saya fikir tuduhan ini perlu dijawab oleh pihak kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor.
Saya percaya Yang Berhormat orang muda banyak baca dan soalan itu sangat valid. Walaupun SYAP bukan hanya melihat tentang rasuah, tetapi dia adalah satu badan prevention kepada apa juga yang berkaitan dengan integriti. Merujuk kepada persoalan, memang merisaukan dalam kita berusaha untuk menurunkan persepsi kepada rasuah dan juga memerangi rasuah. Dia berkaitan antara satu sama lain. Transparency International yang dirujuk mengeluarkan kenyataan bahawa keyakinan rakyat kepada apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan ini menurun daripada 49% kepada 31%, dibangkitkan oleh ramai ahli wakil rakyat dan juga pemimpin-pemimpin lain, seolah-olah rasuah semakin menjadi-jadi. Saya nak beritahu kepada Dewan ini dan kepada Yang Berhormat Kuala Selangor bahawa persepsi ini dilakukan 2 tahun sekali, di mana ada TI chapter di negara tersebut. Memang ada penurunan, kerajaan mengambil serius, tetapi kepada saya tidak ada perkara yang kita nak raikan kepada yang ingin melihat. Ini bukan pasal Barisan Nasional, ini pasal Malaysia dikatakan menurun. Tetapi dalam laporan yang sama, pada tak silap saya 9 hari bulan, dinyatakan juga bahawa peratus yang ada pengalaman tentang berlakunya rasuah di Malaysia hanya 3%. Maknanya daripada 1,000 orang responden, 31% tidak ada keyakinan, drop, turun daripada 49, tetapi hanya 3%. Kenapa yang ini tidak kita jadikan sebagai rangsangan semangat? Kerana kita berada di band yang pertama, lebih baik daripada US dan juga UK. Hanya 30 orang daripada 1,000 orang yang melihat perbuatan tersebut berbanding dengan negara jiran 36%, 17%. Bukan makna kita bangga sebab jumlah yang terlibat hanya 1,000 orang responden, tetapi kita nak beritahu kita committed untuk memberi rasuah, kerana rasuah bukan sahaja membenteras perlakuan tetapi juga membenteras persepsi. Jangan kita panjangkan sehingga rakyat langsung tak percaya atas komitmen yang sedang dilakukan oleh kerajaan. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Sejemput Yang Berhormat Puan Mas Emiati binti Samsudin. Terima kasih Tuan Speaker. Masjid dari tanah hanya di Melaka. Soalan saya nombor 3. Ya, sila Yang Mak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih juga kepada soalan oleh Yang Berhormat Masjid Tanah. Untuk makluman semua Yang Berhormat, kesemua jenis kandungan rangkaian ataupun dengan izin network content, termasuk kandungan rangkaian sosial di internet adalah tertakluk kepada undang-undang negara seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Hasutan 1948, Kanun Keseksaan dan lain-lain. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan akan terus menghormati janji-janji seperti termaktub dalam MSC Bill of Guarantee, di mana pihak kerajaan tidak akan menapis dan menyekat mana-mana aplikasi di internet. Pendirian sebegini bukanlah bermaksud para pengguna boleh sewenang-wenangnya menyalahgunakan internet untuk tujuan yang tidak baik yang boleh mengganggu ketenteraman serta kesejahteraan orang lain. Sekiranya mana-mana pihak difitnah ataupun dimalukan, maka pihak tersebut boleh mengambil tindakan sivil di mahkamah secara persendirian dengan memfailkan saman malu ke atas mereka yang didakwa menabur fitnah. Justru itu, para pengguna dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dalam menggunakan apa jua aplikasi yang ditawarkan di internet, termasuklah aplikasi seperti WhatsApp dan Kakao, iaitu antara sistem rangkaian sosial yang semakin popular di negara ini. Ia merupakan medium komunikasi terbuka yang tidak bersempadan dan setiap individu bebas untuk mendaftar dan menggunakan rangkaian sosial tersebut tanpa sekatan. Perlulah diingatkan juga bahawa setiap sistem komunikasi mempunyai kelemahan masing-masing, di mana keselamatan data yang dikongsi melalui medium komunikasi tersebut adalah tidak dijamin. Oleh yang demikian, pengguna bertanggungjawab penuh atas tindakan masing-masing. Buatlah penilaian risiko sebelum menggunakan sesuatu aplikasi internet yang tidak memberi sebarang jaminan keselamatan seperti WhatsApp dan Kakao. Perlindungan tambahan seperti encryption dengan izin perlulah dipertimbangkan sekiranya menggunakan aplikasi tersebut untuk komunikasi perkara penting yang sulit dan persendirian. Seboleh-bolehnya pengguna perlulah menggunakan saluran komunikasi lain yang lebih terjamin keselamatannya apabila melibatkan sebarang urusan rasmi atau perkongsian data pribadi.
Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Masjid Tanah. Terima kasih Tuan Speaker. Kita melihat bahawa penggunaan WhatsApp ini amat ramai, yang mana 250 juta seluruh negara menggunakan secara aktif dan lebih kurang 7 bilion mesej dihantar setiap hari secara puratanya. Dan baru-baru ni kita melihat ada kontroversi yang bodoh dilakukan oleh pasangan Alvin dan Vivian dalam Facebook telah dikongsikan di dalam WhatsApp. Jadi soalan tambahan saya, adakah pihak kementerian bercadang untuk memperketatkan lagi pemantauan terhadap aktiviti pesanan ringkas ini, sebab ia begitu berbahaya. Kita ada banyak pihak-pihak yang mengambil kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Masjid Tanah. Pihak kementerian melalui Suruhanjaya memantau aplikasi sebagai satu perkhidmatan, bukannya perbualan peribadi. Misalan macam WhatsApp dan juga SMS, yang kerana kecuali jika ada pihak yang mengadu. Jadi dalam kes Vivian dan Alvin yang disentuh oleh pihak yang berhormat tadi, seperti yang saya maklumkan sebelum ini, memang tindakan telah diambil oleh pihak berwajib untuk sama ada mengambil tindakan pendakwaan dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Yang Majelutung. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan kepada Timbalan Menteri, tahniah daripada kaki tangan SKMM sekarang telah diangkat sebagai Timbalan Menteri, sesuai tepat jitu pilihan tu. Soalan saya begini, salah satu paradigma dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ialah untuk diseratkan semangat self-regulatory, dan salah satu daripada peruntukan CMA 1998 itu ialah untuk mendirikan forum kandungan. Saya bercakap sebagai salah seorang pengasas forum kandungan, di mana kalau terdapat kandungan yang menaikkan kontroversi, harus kandungan tersebut dirujuk kepada the content forum. Tetapi sekarang kita nampak banyak kes-kes yang melibatkan aduan terhadap kandungan online tertentu diserahkan terus kepada SKMM dan bukan dirujuk kepada content forum. Jadi apakah kedudukan status content forum sekarang untuk membuat arbitration tentang kandungan-kandungan yang kontroversial? Terima kasih Yang Berhormat Jultung. Untuk makluman Yang Berhormat, di bawah akta memang terdapat 3 forum, iaitu forum kandungan antara salah satunya. 4, forum kandungan, forum teknikal, forum akses dan forum pengguna. Jadi untuk makluman Yang Berhormat, forum kandungan masih berfungsi, di mana ahli-ahlinya telah dilantik daripada pihak-pihak industri sendiri. Jadi untuk makluman Yang Berhormat, tapi masih terdapat lagi para pengguna yang ingin membuat hubungan terus dengan pihak Suruhanjaya daripada menggunakan forum kandungan. Jadi pihak Suruhanjaya telah meminta pihak forum kandungan mewar-warkan lebih lagi peranan dan fungsi bagi membolehkan pihak pengguna mengetahui apakah peranan dan fungsi forum kandungan supaya mereka boleh bertindak lebih tegas. Sejemput Yang Berhormat Tuan Haji Nasruddin bin Hassan. Terima kasih Yang Ketua. Soalan saya nombor 4. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih atas soalan Yang Berhormat Temerloh. Datuk Yang Dipertua, Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM memang mempunyai perancangan khusus terhadap tapak perkenaan. Susulan daripada Mesyuarat Eksekutif Universiti Islam Antarabangsa Malaysia atau UIAM yang dilaksanakan baru-baru ini, bekas tapak pembinaan UIAM di Janda Baik akan dijadikan pusat latihan bagi kaki tangan UIM dan juga untuk kegunaan organisasi luar.
Hasil persetujuan agensi pusat, tapak projek tersebut terpaksa dipindahkan ke Gambang, Pahang, memandangkan terdapat beberapa siri gegaran gempa bumi lemah bermagnitud 1.1 hingga 2.8 skala Richter di janda baik yang berlaku sejak November tahun 2007. Untuk maklumat ahli yang berhormat, masyarakat eksekutif UIAM sedang meneliti kertas cadangan supaya selaras dengan International Islamic University Malaya Master Plan Malaysia, maafkan saya, Master Plan Year 2020 dan dengan izin dan dijangka akan dilaksanakan apabila kertas cadangan tersebut diperlakukan oleh pihak pengurusan tertinggi UIAM. Terima kasih. Yang Amat Temerloh. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya melihat dalam isu ini ramai pihak yang sangat terkilan dengan pihak kerajaan berhubung dengan projek pembinaan kampus tetap bagi pusat asasi UIAM, yang mana kita melihat sejak tahun 1984 pusat asasi UIAM ini bertempat di Subang Jaya, yang kemudiannya berpindah ke Lembah Pantai tahun 90 dan kemudiannya berpindah pula ke Petaling Jaya tahun 2001. Walaupun kita melihat pihak pentadbiran UIAM telah menjangka berlakunya peningkatan kemasukan pelajar ke pusat asasi, tetapi sehingga sekarang pusat kampus tetap masih belum wujud, dan akibatnya sebahagian daripada pelajar terpaksa ditempatkan di kampus premis kedai sewa di Nilai Negeri Sembilan dalam suasana yang tidak kondusif bagi para pelajar dan juga tenaga akademik. Jadi saya melihat perkara ini sering kali berpindah randah dan tidak tetap. Jadi apakah sebenarnya projek pembinaan kampus pusat asasi UIAM ini yang sering kali ditunda termaktub dalam perancangan mana-mana pelan strategik pengajian tinggi ataupun juga bajet tahunan pihak kerajaan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Temerloh atas soalan yang sudah dikemukakan yang berkaitan dengan perpindahan tapak untuk pusat asasi. Yang berkaitan dengan kampus-kampus UIAM, sebenarnya kita ada kampus induk UIAM terletak di Gombak, Selangor, dan selain daripada itu kita juga UIAM juga ada 2 kampus cawangan di Kuala Lumpur dan Kuantan, Pahang. Dan pusat asasi sekarang terletak di Petaling Jaya, Selangor. Dan dalam perancangan atau kemajuan projek pusat matrikulasi UIAM di Gambang, Pahang, fasa yang pertama sudah disiapkan dan fasa yang kedua dijangkakan akan disiapkan pada Disember tahun 2013. Kemajuannya sudah direkodkan sebanyak 97%. Dan dari segi itu kita juga ada perkembangan untuk UIAM di mana bakal mempunyai hospital pengajar UIAM di Kuantan, Pahang. Pembinaan mula pada Julai 2012 dan jangka siap pada Januari 2016. Dan juga akan mempunyai pusat asasi sains di Gambang, Pahang, dan ini adalah sambungan kepada projek UIAM di Gambang dalam fasa yang ketiga yang akan mula pada bulan Januari tahun 2013 dan jangka siap pada Januari tahun 2016. Terima kasih. Sejemput Yang Muhammad Lipis. Yang Muhammad Kuala Kangsar. Terima kasih Yang Dipertua. Kita sebenarnya telah melihat pelbagai kejayaan yang telah diperbincangkan tadi, dan juga masalah yang dibangkitkan adalah sebenarnya kita mengurus kejayaan kita. Jadi saya ingin bertanya kepada Kementerian, apakah status pembangunan hub pendidikan di Pagoh dan apakah
kesan-kesan positif yang bakal kita nikmati daripada pembangunan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan yang dikemukakan yang berkaitan dengan kesan, dan di sini ini ada berkaitan sekiranya katalah kita mengadakan pendidikan, kita memajukan pendidikan sebenarnya menjadi satu penggerak utama untuk membantu ekonomi masyarakat yang di hampiran di situ. Sekian, terima kasih. Sejemput Yang Berhormat Tuan Liang Tek Meng. Terima kasih. Soalan saya nombor 5. Ya, sila Yang Maha Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, dan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada kawasan Separenggam. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian memang berhasrat untuk membina sebuah loji rawatan termal atau incinerator jenis stoker di Bukit Payung, Batu Pahat. Dan walau bagaimanapun, pembinaan loji berkenaan akan dilaksanakan setelah semua kajian yang diperlukan siap dijalankan, dan projek ini akan dilaksanakan secara tender antarabangsa dengan tujuan untuk pemindahan teknologi dan juga pengetahuan dan membawa masuk kepakaran luar yang lebih berpengalaman untuk membangunkan projek ini. Dan langkah pertama yang akan diambil oleh pihak kementerian ialah untuk menyediakan satu kajian penilaian tapak, awal tapak, iaitu yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar, dan kajian ini perlu dilaksanakan bagi memastikan tapak yang dikenal pasti ini adalah sesuai untuk pembinaan sebuah loji incinerator. Dan untuk makluman Yang Berhormat juga, selepas penilaian tapak ini, satu kajian penilaian impak alam sekitar akan dilakukan untuk memastikan pembinaan incinerator ini tidak akan mencemarkan alam sekitar, tidak akan menjejaskan kesihatan awam, serta memastikan untuk sesi-sesi penerangan bersama-sama dengan penduduk di kawasan yang bersekitaran itu akan dilakukan untuk mendapatkan pandangan sebelum dilaksanakan perkara-perkara yang mahu dilakukan. Dan selain daripada itu, saya juga ingin memaklumkan, sementara kita nak nunggu pembinaan incinerator ini, Yang Berhormat, yang sementara nak menunggu pembinaan incinerator ini, Tuan Yang Di-Pertua, projek tapak pelupusan Bukit Payung akan dilaksanakan sebelum kajian dan pandangan daripada rakyat diterima untuk pembinaan incinerator ini. Dan tapak pelupusan sampah sanitary ini yang akan dibina di Bukit Payung, dijangka tendernya akan dimulakan pada hujung September 2013 dan kita akan masuk ke tapak pada awal Januari 2014, dan tempoh pembinaan bagi tapak pelupusan sanitary ini kira-kira 22 bulan dan keluasannya lebih kurang 100 ekar. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Ya, Muhammad Simpang Renggam. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya sebenarnya mengharapkan sangat projek ini dapat dijalankan dengan serta-merta kerana ia